Salam sejahtera. Ini kalilah Mahathir dalam susah yang paling besar, Mahathir dalam situasi yang paling getir. Ini kerana akhirnya dalam laporan di myqm.net menulis Mahathir berisiko ditahan jika tak sertai RCI Batu Putih bila dipanggil. Ini pastinya mengganggu pemikiran Tun Mahathir sekarang. Ini pastinya menjadi hantu dan menjadi duri dalam daging dalam kehidupan Mahathir sekarang berkaitan dengan kedaulatan Batu Putih. Dan baru-baru ini Ketua Duli Yang Maha Mulia di Pertuan Agong telah pun memperkenankan supaya RCI berkait Batu Putih diteruskan, dan juga telah diperkenan oleh Baginda. Dan akhirnya Mahathir kalau tidak bersedia dipanggil, beliau boleh ditahan jika tak sertai RCI Batu Putih bila dipanggil. Seorang peguam berkata Dr. Mahathir Mohamad berisiko diberi waran tangkap sekiranya beliau tidak endah apabila dipanggil untuk menghadap Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI bagi meneliti isu berkaitan Batu Putih, Pulau Batu Putih, Batuan Tengah dan Tubir Selatan. SN Naya berkata, Seksyen 8 Akta Suruhanjaya Siasatan menetapkan bahawa Pesuruhjaya mempunyai kuasa untuk memanggil sesiapapun bagi memberi keterangan atau menyerahkan dokumen dalam milikan mereka. Mereka boleh mengeluarkan waran tangkap untuk memaksa kehadiran mana-mana individu, katanya pada FMT. Peguam itu yang pernah mewakili saksi dalam 2 RCI sebelum ini percaya bekas Perdana Menteri itu akan menjadi saksi penting dalam sebarang siasatan berkenan isu itu. Beliau mengulas kenyataan oleh Peguam Mahathir Rafiq Rashid Ali minggu lepas bahawa Mahathir mungkin tidak akan menyertai prosiding RCI itu selagi ia dipengerusikan oleh bekas Ketua Hakim Negara Raus Syarif. Rafiq mendakwa pelantikan Raus sebagai pengerusi RCI itu bertentangan dengan prinsip keadilan asasi, memandangkan beliau pihak yang berkepentingan. Menurutnya, Mahathir pada 2017 memfailkan permohonan semakan bagi mencabar keabsahan pelantikan Raus sebagai hakim tambahan Mahkamah Persekutuan melepasi usia perseraan ditetapkan dalam perlembagaan. Mahathir menjadi Perdana Menteri untuk kali kedua pada 10 Mei 2018 selepas Pakatan Harapan memenangi pilihan raya umum dan kemudian meletak jawatan pada Februari tahun 2020. Rafiq berkata Raus menemui Mahathir pada 15 Mei 2018 untuk menyuarakan hasrat meletak jawatan sebagai Ketua Hakim. Raus kemudian mengutus surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong pada 7 Jun 2018 yang diperkenan 4 hari kemudian. Rafiq berkata umum mengetahui RCI dibentuk bagi menyiasat keputusan pentadbiran Mahathir pada 31 Mei 2018 untuk menarik balik 2 permohonan memohon Mahkamah Keadilan Antarabangsa ICJ menyemak keputusannya 10 tahun lalu. Sementara itu, Peguam Sri Murugan berkata beliau percaya Mahathir akan dipanggil memberi keterangan walaupun kerajaan belum mendedahkan terma rujukan khusus RCI berkenaan. Mahathir dan jemaah menterinya memutuskan pada 2018 untuk menarik balik permohonan untuk menterbalikkan keputusan ICJ menganugerahkan kuasa undang-undang ke atas Pulau Batu Putih kepada Singapura, katanya. Dalam pembelaannya terhadap saman sivil difailkan Hatta Sanuri berhubung penarikan balik itu, Putrajaya berkata yang membuat keputusan berbuat demikian selepas mengambil kira pandangan perunding undang-undang asing berhubung perkara berkenaan. Dengan tajuk yang cukup panas dan cukup mencuit hati kita ini ialah apabila Mahathir berisiko ditahan
jika tak sertai RCI Batu Putih bila dipanggil. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Rupa-rupanya inilah peninggalan terakhir daripada Allahyarham Tun Taib Mahmud yang ramai tak tahu. Rupa-rupanya sumbangan terbesar Tun Taib Mahmud kepada rakyat di Sarawak ialah apabila dana rizab Sarawak pada semasa kepimpinan Abdul Taib Mahmud, Allahyarham Abdul Taib Mahmud, adalah berjumlah RM31 bilion. Bukan satu jumlah yang kecil, ini satu jumlah yang besar. Itu sebabnya ramai rakyat Sarawak, bahkan netizen mengatakan bahwa Tun Taib Mahmud mungkin adalah orang yang paling berjasa sekali di Sarawak, kerana telah mengubah lanskap Sarawak, telah mengubah keadaan rakyat Sarawak dan menjadi bapa pemodenan dan perpaduan di Sarawak. Dana rizab Sarawak RM31 bilion semasa kepimpinan Abdul Taib, kata Nancy, bekas yang di Pertuan Negeri dan Ketua Menteri Sarawak Allahyarham Tun Abdul Taib Mahmud, telah meninggalkan legasi yang kukuh untuk ekonomi negeri itu apabila beliau berjaya meletakkan dana rizab negeri sebanyak RM31 bilion pada tahun 2018. Naib Ketua Wanita Parti Pesaka Bumi Putra Bersatu PBB, Datuk Seri Nancy Sukri, yang berkongsi perkara itu dalam program Ruang Bicara terbitan Bernama TV malam ini, berkata, dengan rizab sebanyak itu, Kerajaan Sarawak tidak berasa risau apabila tiba-tiba menjadi pembangkang sewaktu Pakatan Harapan mengambil alih tampuk kepimpinan Kerajaan Persekutuan. Susulan kekalahan Barisan Nasional BN sewaktu pilihan raya umum ke-14 pada 2018. Sebelum ini banyak dakwaan yang diperkatakan mengenai beliau sewaktu menjadi Ketua Menteri. Tetapi apabila Barisan Nasional kalah pada PRU 2018 dan beliau tidak lagi menjadi Ketua Menteri, ketika itu maka timbullah kebenaran terhadap apa yang beliau telah usahakan untuk Sarawak berbanding dengan mana-mana negeri di Malaysia, kerana dana rizab ketika itu ialah RM31 bilion. Masa itu Sarawaklah yang mempunyai banyak dana rizab yang boleh digunakan apabila kita tidak lagi berada dalam Kerajaan Persekutuan masa itu dan telah menjadi pembangkang. Bagaimanapun, apabila pentadbiran Sarawak diambil alih oleh Ketua Menteri baharu Allahyarham Tan Sri Adnan Satem dan kini Premier Tan Sri Abang Johari Tunupeng, kedua-dua mereka tidak menggunakan dana rizab itu kerana masih mempunyai peruntukan yang lain yang boleh digunakan untuk membangunkan Sarawak, kata Nancy, yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Nancy berkata, pada masa ini dapat dilihat bahawa Premier Sarawak meneruskan legasi itu dengan membawa lebih banyak lagi ekonomi baru, termasuk dalam bidang teknologi hidrogen, bagi menjana pendapatan yang lebih banyak kepada Sarawak. Sementara itu, Timbalan Dekan Penyelidikan dan Komersialan Fakulti Ekonomi dan Perniagaan Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS, Profesor Dr. Evan Lau Pohok berkata, kebijaksanaan pemikiran Allahyarham dalam merangka belanjawan dan strategi pembangunan yang memungkinkan Sarawak mendapat kemakmuran ekonomi dan infrastruktur pada era kepimpinannya sebagai Ketua Menteri menjadikan beliau selayaknya digelar sebagai arkitek ekonomi Sarawak. Pakar ekonomi itu berkata, dengan pemikiran ke depan, Abdul Taib Mahmud telah mewujudkan beberapa kawasan industri di Sarawak, antaranya Sama Jaya High Tech Park di Kuching dan Sama Laju Industrial Park di Bintulu bagi menarik kedatangan pelabur luar ke negeri berkenaan. Pohok berkata langkah itu dirintiskan kerana Abdul Taib yang menjadi Ketua Menteri Sarawak paling lama, iaitu selama 33 tahun, tidak mahu menunggu sokongan daripada Kerajaan Persekutuan semata-mata bagi menarik pelabur asing. Sebaliknya berpendirian bahawa Sarawak perlu mempunyai alternatif sendiri.
Hasil kewujudan kawasan industri itu, banyak syarikat luar asing telah membuka kilang di sini di Sarawak, sekaligus mewujudkan pelbagai peluang pekerjaan yang membantu penduduk Sarawak meningkatkan ekonomi mereka dan merintis laluan untuk pemindahan teknologi baru ini. Ini perancangan jitu beliau. Beliau enggan bergantung sepenuhnya terhadap peruntukan pembangunan yang diterima daripada Kerajaan Persekutuan setiap tahun. Sebaliknya, mempunyai hasil sendiri melalui aktiviti ekspor yang hasilnya boleh diterjemahkan dalam bentuk tambah lain untuk pembangunan luar bandar, infrastruktur dan kegiatan ekonomi, katanya. Allahyarham Tun Abdul Tai Mahmud, 87 tahun, meninggal dunia di sebuah hospital di sini kira-kira jam 4.40 pagi semalam. Dan jenazah selamat dikebumikan pada 2.19 petang pada Khamis di tanah perkuburan keluarga di Demak Jaya di Kuching, Sarawak. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat pagi. Inilah dia pengakuan yang kita tunggu-tunggu daripada Muhyiddin Yassin. Baru-baru ini, kemarin SPRM telah pun tampil membuat pernyataan bahawa siasatan terhadap SPANCO masih berjalan, dan menurut SPRM mereka telah pun memanggil Menteri Keuangan era 2020-2021. Anda pasti tahu siapakah Menteri Keuangan era tersebut, dan akhirnya ramai yang mengaitkan perkara tersebut dengan Perdana Menteri pada waktu tersebut, sehingga SPRM juga telah mengeluarkan pernyataan bahawa SPRM kata belum lagi ada memanggil Perdana Menteri, bekas Perdana Menteri, tetapi kata SPRM kalau ada keperluan mereka akan panggil. Dan mulalah tersebar spekulasi kononnya ia juga akan melibatkan bekas Perdana Menteri. Dan akhirnya Muhyiddin Yassin tampil mempertahankan dirinya, lalu menafikan terlibat dalam kes SPANCO. Bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menafikan dakwaan beliau terlibat dalam salah laku berhubung pemberian kontrak pembekalan dan penyelenggaraan kenderaan kerajaan kepada SPANCO, Sdn Bhd SPANCO. Beliau berkata tuduhan berkenaan merupakan sebahagian daripada siri pembunuhan karakter oleh musuh politik yang bertujuan untuk menjejaskan reputasinya. Berhubung kontrak SPANCO, kerajaan sepatutnya mendedahkan kenapa surat niat LOI yang diberikan kepada sebuah syarikat lain oleh Kerajaan Pakatan Harapan sebelum itu dibatalkan. Saya percaya maklumat mengenainya ada di Kementerian Keuangan, kata Muhyiddin. Perlu didedahkan juga ialah tarikh bila kontrak tersebut diberikan kepada SPANCO. Katanya menerusi satu hantaran di laman sosial Facebook pada Jumaat. Sebelum ini, media melaporkan SPRM telah memanggil lebih 20 orang saksi bagi membantu siasatan melibatkan SPANCO. Mengulas lanjut, Muhyiddin memberitahu tuduhan tersebut sama seperti dakwaan bahawa beliau menyeleweng wang negara bernilai ratusan bilion ringgit. Kata ahli Parlimen Pagoh itu, beliau tidak terlibat dalam sebarang pemberian kontrak kerajaan yang diuruskan oleh Kementerian Keuangan ketika menjawat jawatan sebagai Perdana Menteri. Janganlah membuat tuduhan melulu terhadap saya, kata Muhyiddin lagi. Jangan samakan kedudukan saya dengan Perdana Menteri yang ke-10 yang juga merupakan Menteri Keuangan. Saya tahu kedudukan saya, ujar Muhyiddin lagi. Akhirnya yang kita tunggu-tunggu sudah tiba, yaitu komen daripada Muhyiddin sendiri berkaitan dengan kes SPANCO yang paling panas sekarang ini. Siapakah yang akan terciduk pula kali ini? Yang pastinya Perdana Menteri pada waktu itu bukan Anwar Ibrahim. Menteri Keuangan pun bukan Anwar Ibrahim. Kerajaan pada waktu itu pun bukan Anwar Ibrahim. Jadi siapakah orangnya? Anda tahulah kan? Anda tahu siapanya.
Kita berdoa supaya SPR mempunyai kekuatan kebijaksanaan untuk merungkai lebih baik lagi tentang kes Pangko ini. Terima kasih Muhyiddin, terima kasih Tan Sri Muhyiddin Yassin karena telah pun menafikan terlibat dalam kes Pangko ini. Sekian dulu Malaysia Kita Punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye.